نبدأ درسنا بقراءة من الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. لقد سألت قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أين وصلنا؟ إلى هنا؟ حافظ أين وصلنا؟ وإنها وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه. Sesungguhnya ia mudah untuk sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sebab kita sebut minggu lepas sebab dia jalan at-tariqatu ilallah tariqatani. Pertama al-jazbatu, yang kedua al-mujahadah. Kita sebut al-jazbah. Jazbah ni Allah pilih dia, tiba-tiba dia berubah 360 darjah. Nampak khusyuk di masjid dia. Okey, sebab tadi kata apa? Okey. Dia kata sebab apa? Semua ni sebab tu kita mohon taufik dan hidayah daripada Allah. Jazbah ni Allah pilih. Yang kedua mujahadah. Sebab tu mujahadah ni orang biasalah. Allah sebut apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan golongan yang bermujahadah pada jalan kami, mencari keredaan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah sebut apa? Jalan-jalan kami. Sebab tu kita kata setengah hamba Allah ni Allah mudahkan dia, bagi kekuatan dia kuat berpuasa. Jalan dia mendekatkan diri dengan Allah dengan kuat berpuasa sunat. Ada setengah Allah jadikan dia kuat berzikir. Ada setengah dia kuat baca Quran. Dia baca Quran macam tak mau berhenti sudah. Allah bagi pada dia. Okey. Sebab tu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa
yang bermujahadah pada kami akan tunjukkan pada jalan-jalan kami. Okey. Wa innahu la yasirun ala man yasrallahu ta'ala alaih. Dan sungguh ia mudah ke atas sesiapa yang dimudahkan Allah Ta'ala ke atasnya. Okey. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Amalan dia apa? Amalan dia ta'budullah, kau mengabdikan diri kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a. Nakirah. Kau mengabdikan diri kepada Allah. Okey. Kau mengabdikan diri kepada Allah. La tusyriku bi syai'a. Engkau tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Makna dia sama ada syirik kecil ataupun sama ada syirik besar, yakni syirik yang terangan ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salah wa kanu lana 'abidin. Wa awhayna, cuba tengok ayat ni. Fi ayat surah Hafiz? Wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Yallah. في الآية هذا سورة الأنبياء وأوحينا إليهم, maka kami wahyukan kepada mereka. وأوحينا إليهم. Cuba tengok ayat ni. Kita berhenti tengok ayat ni. Mari kita bertadabbur ayat ni. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Mengapakah mereka tidak bertadabbur dengan ayat Al-Quran? Kita memerhatikan makna ni. Am ala qulubin aqfaluha, ataupun di hati mereka ada kuncinya. Allah sebut apa? Tapi jangan tadabbur sembarang-sembarang ya. Belajarlah tafsir dulu. ini tadabbur sembarang-sembarang nah. Ambil hukum Quran nah. Cukup bertadabbur pakai apa? Pakai terjemahan Al-Quran saja. Okey, kena belajar tafsir dulu pelan-pelan. Belajar apa? Balaghah Al-Quran, nahwu Al-Quran, sebab nuzul, tadabbur afala yatadabbaruna al-Quran. Okey, Allah sebut wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, maka kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairati, melakukan kebaikan. Fi'lal khairat, khairat ni am ka khas? Napa? Umum ka khas? Umum sebab apa? Jama' muannatsa salim. Wa awhayna ilaihim fi'lal khair, kami wahyukan kepada mereka melakukan kebaikan. Wa iqamas salah, dan mendirikan salat. Okey. Kami wahyu mereka melakukan kebaikan. Wa iqamas salah, dan mendirikan salat. Kita tengok ya. Melakukan kebaikan dan mendirikan salat. Kita tadabbur. Tidakkah mendirikan salat ini termasuk berkebaikan? Masuk tak masuk? Masuk. Tapi mengapa sebut salat asing? Dia panggil apa? Atful khas alal am. Atful khas alal am. Salat khas, khairat, kebaikan yang am. Biarpun solat ni sebenarnya sebahagian daripada perbuatan baik, tapi sebab dia adalah hubungan kita dengan Allah, sebab pada dia itu bainana wa bainal kufri tarkus salah, yang memisahkan di antara kita dengan kekufuran, meninggalkan salat. Makna dia tanda, lambang keimanan, lambang keislaman, zahir Islam seseorang dengan solat dia. Sebab tu wa man tarakaha faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan solat sengaja mengingkari kefarduannya, dia menjadi kafir secara nyata. Wa
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. Allah khaskan perbuatan solat sebab pentingnya solat. Makna biarpun solat itu termasuk dalam perbuatan baik, tapi Allah asingkan, khaskan dia, sebut dia tersendiri. Sebab apa? Pentingnya solat. Sebab apa? Dia adalah tanda, dalil kepada keislaman seseorang, dalil keimanan seseorang. Sebab tu zaman Rasulullah dulu, zaman Rasulullah dulu, orang munafik pergi solat berjemaah. Zaman Rasulullah dulu, orang munafik pun pergi solat berjemaah. Sebab apa? Sebab kalau mereka tak pergi solat berjemaah, sahabat lain tahu, kata mereka ni munafik. Kecuali 2 solat saja mereka tak mampu. Solat apa? Solat subuh dengan solat apa? Isyak. La yastati'un. Asqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi wal isya. Solat yang paling berat ke atas golongan munafik, solat apa? Subuh dengan isyak. La yastati'un. Mereka tidak mampu. Paling berat. Sebab apa tak mampu? Sebab zaman Rasulullah dulu, mengapa orang munafik tak pergi berjemaah salat isyak? Mengapa zaman Rasulullah dulu orang munafik tak pergi solat berjemaah solat isyak, tak pergi berjemaah solat subuh? Bukan takut Covid bukan. Belum ada Covid waktu tu. Orang munafik tak pergi solat berjemaah isyak, tak pergi solat berjemaah subuh sebab apa? Sebab dia gelap, tak ada lampu. Jadi mereka tak pergi solat berjemaah pun, sahabat Rasulullah tak nampak mereka. Sebab dia gelap. Sebab Allah sebut asqalus salati 'alal munafiqin. Paling berat solat ke atas munafik salatus subhi wal isya. Solat subuh dan solat isya. La yastati'un. Mereka tak mampu. Sebab apa? Sebab mereka pergi berjemaah solat zuhur, solat maghrib, solat asar, sebab nak tunjuk pada orang. Allah sebut la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala yura'una an-nas. Mereka tidak mendirikan salat melainkan dalam keadaan malas. Yura'una an-nas. Mereka nak tunjuk kepada yura'una an-nas, tunjuk kepada orang umat Islam yang lain bahawa mereka solat. Ini orang munafik. Ingat zaman Rasulullah munafik, zuhur dia pergi, asar dia pergi, maghrib dia pergi solat berjemaah. Sebab tu sahabat radhiyallahu alaihim, apabila mereka tengok orang tak solat berjemaah, mereka ingkar sungguh. Sebab Ibn Abbas, "Law sallaitum fi buyutikum kama yusalli haula'il mutakhallifun la taraktum sunnata nabiyyikum fa idza taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum." Kalau kamu solat di rumah kamu seperti mana orang yang tak datang solat ni solat di rumah mereka, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu. Fa idza taraktum sunnata nabiyikum, maka apabila kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, berarti kamu telah memilih kesesatan. Wal a'yadu billah. Sebab tu jaga solat berjemaah dan jaga adab-adab solat berjemaah. Jadi wa awhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamas salah. Tengok, kami wahyukan kepada mereka melakukan kebaikan dan mendirikan solat. Wa kanu lana 'abidin, dan adalah keadaan mereka kepada kami abid. Mereka benar-benar abid. Faham tak? Maknanya
sebelum zahirnya ibadat mereka ini telah tertanam kukuh ubudiyah di dalam jiwa mereka. Dia faham? Tak faham ayuh? Faham ke ayuh? Mak faham tak? Sebab tersebut wa kanu lana abidin, dan adalah keadaan mereka ini benar-benar abid kepada kami. Maknanya sebelum mereka solat, jiwa mereka telah tertanam perasaan ubudiyah, kehambaan mutlaqah yang mutlak kepada Allah. Baru zahir ibadat mereka. Faham tak? Makna di hati mereka waktu mereka solat telah tertanam ubudiyah kepada Allah. Tidak ada kesyirikan langsung kepada Allah. Tidak ada nak menunjuk-nunjuk pada orang, nak minta puji pada orang, nak tengok supaya orang nampak dia baik. Tak ada. Sebab tersebut wa kanu lana abidin. Sebab perbezaan antara ubudiyah dengan ibadah. Ubudiyah makna jiwa kehambaan itu telah berada dalam jiwa mereka yang sentiasa bersama mereka. Solat sehari berapa waktu? Fardu 5 waktu. Ibadat solat sehari 5 waktu. Tapi ubudiyah bersama mereka sepanjang masa. Sebab tu wa kanu listimrar, kana ya, wa kanu, dan adalah keadaan mereka. Fi'il madhi makna lit tersikh, makna listimrar, itu perbuatan mereka. Maknanya okey, solat 5 waktu kan? 5 waktu. Mana ibadat solat sehari 5 waktu. Tetapi ubudiyah mereka setiap waktu. Okey, Ramadan setahun hanya sebulan. Tapi ubudiyah mereka sepanjang tahun. Haji seumur hidup sekali. Tapi ubudiyah mereka kepada Allah sepanjang tahun. Ibadat haji sekali seumur hidup. Ibadat puasa sebulan sepanjang tahun. Ibadat solat 5 waktu ini, 5 waktu sehari semalam saja. Itu ibadat. Tapi ubudiyah mereka adalah sepanjang masa. Jelas tu? Wa kanu lana abidin. Sebab tu apabila kita melakukan ibadat kebaikan, wa awhayna ilaihim fi'lal khair, lakulah kebaikan, buatlah ibadat bersama jiwa ubudiyah mutlaqah, yang mutlak kepada Allah. Tidak ada syirik besar dan juga kecil. Tak ada. Tidak ada riaknya, tidak ada ujubnya. Mengapa aku buat? Aku ni hamba Allah. Sebab tu Rasulullah SAW sehingga apa? Hatta dia solat apa? Hatta tawarrat qadamahu. Asyhadu alaysa qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Tidakkah engkau ni bersih semua, disuci pada dosa semua ya Rasulullah? Tak ada dosa engkau ni. Dia kata apa Rasul jawab? Afala an akuna abdan syakura. Tidakkah aku memilih untuk menjadi hamba yang sangat-sangat bersyukur? Faham tu? Anta abudallah. Sebab tu Allah mulakan Rasulullah mulakan anta abudallah wa la tusyriku bi syai'an. Letak dulu Rasulullah mulakan. Apabila Muaz tanya perbuatan untuk masuk syurga, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaidu anin nar. Akhbirni, beritahu aku, bi amalin, dengan amalan, yudkhilul jannah, akan memasukkan aku ke dalam syurga. Wa yubaiduni anin nar. Apa sebut? An ta'budallaha la tusyriku bi syai'a. Engkau ubudiyah kepada Allah, la tusyriku bi syai'a. Ubudiyah engkau semata-mata kepada Allah. Okey, sebab tu faman kana yarju liqa'a rabbih, yalla abidi, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Faman kana falyamal amalan salihan, dia beramal amalan salih, wa la yusyrik, dalam keadaan. Wa tu wawul hal, bukan wa ataf dia.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam keadaan ubudiyah pun tidak tercemar, tidak cacat ubudiyah kepada Allah. Tidak ada apa? Jauh daripada syirik besar. Itu kita minta berlindung pada Allah. Syirik yang mengekalkan dalam neraka. Syirik yang mengekalkan dalam neraka. Dan juga syirik kecil. Sebab Allah sebut al-yasiru minar riya'i syirkun. Al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja riak. Buat ini kita buat satu, orang tengok. Kita nak bagi orang tengok. Orang pandang kita dengan perasaan hormat. Kita buat sesuatu nak bagi orang pandang kita dengan perasaan hormat. Orang nak bagi orang kagum. Nak bagi orang kagum. Al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja daripada riya' itu syirik. Sebab tu dalam risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi ceritakan seorang abid ini selama berpuluh tahun dia solat berjemaah sentiasa di saf yang pertama. Maknanya di saf yang pertama. Mana Hafiz? Tak pernah waktu azan dia nak terberak. Hafiz, tak pernah waktu azan dia nak terberak. Makna berpuluh-puluh tahun dia di saf pertama. Di saf pertama. Sebab apa? Allah, "Lau ta'lamuna fi saffil awwal." Kalau kamu tahulah apa fadilat pada saf yang pertama. Kalau kamu tahulah, kemudian kamu tak mendapati cara berebut, masing-masing berebut nak saf pertama, lastahamu alaih. Nescaya kamu akan apa? Cabut undi. Siapa dapat saf pertama? Sebab masing-masing berebut saf pertama. Haikal ya? Bukan senaja nak duduk belakang tapi lapang sikit. Kamu akan berebut. Jadi dia tak pernah limpas saf pertama. Setiap kali solat saf pertama. Tahu sudah orang, dia saf pertama, tahu sudah. Tiba-tiba satu hari dia datang lewat. Dia terlewat solat, datang solat. Terpaksa dia di saf kedua. Tetap muafiq lagi, bukan masbuk. Tetap muafiq. Tapi saf pertama telah penuh. Okey. Solat dia. Selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba jemaah lain semua paling tengok dia. Sebab apa? Rasa apa? Pelik. Sebab biasanya dia solat saf pertama. Jemaah lain tengok dia. Sebab rasa apa? Pelik. Mengapa syekh kita ni terlewat hari ni? Terus ada perasaan malu pada dirinya. Terus dia rasa segan. Pada segan dia rasa malu. Sebab dia di saf kedua. Biasanya dia saf pertama. Dia ada rasa malu. Terus rasa malu. Apa dia buat? Dia qada balik semua solat dia solat saf pertama selama ni. Setiap waktu dia qada balik. Sebab dia kata, selama ini aku solat saf pertama bukan kerana Allah, tapi kerana manusia pandang aku mulia. Kalau aku tak rasa begitu, nescaya waktu mereka pandang tadi aku tak rasa malu. Ini dia qada balik semua solat dia. Inilah sufi yang sebenarnya. Kalau kita astaghfirullahaladzim, godaan syaitan, astaghfirullahaladzim, cukup istighfar lah kita kan. Kan? Memang itu apa? Syaitan yang ganggu perasaan kita kan. Wa imma yanzaghni syaitan nazghun fasta'idz billah. Apabila syaitan itu perasaan tadi, perasaan malu pada orang sebab saf kedua, itu kita sebut wahwas syaitan. Cukuplah istighfar. Fa imma yanzaghni syaitan nazghun fasta'idz billah. Ya Allah, ini perasaan malu ni syaitan semua ni, nak bagi aku riak. Tapi dia tak begitu. Dia qada balik semua solat dia. Sebab dia takut selama solat ni apa? Bukan ubudiyah mutlaqah kerana Allah. Sampai begitu. Tu baca dalam risalah Al-Qushairi. Apa?
Abu Qasim Al-Qushayri. Macam mana? Inilah golongan dia sebut apa? Mengapa dia tulis kitab Risalah Qushairiyah? Dia kata sebab apa? Sebab zaman dia ramai sangat mengaku sufi. Tapi dia kata bukan begitu. Aku kenal ulama sufi sebab dia anak murid pada siapa? Junaid Al-Baghdadi. Dia kata aku tengok sufi mengaku sufi tapi perbuatan syaitan. Mengaku ulama sufi, melaku tasawuf tapi perbuatan syaitan. Dia kata mereka begitu jaga jiwa mereka takut riak. Takut riak. Okey. Jadi ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Sedikit pun. Sebab al-yasiru minar riya syirkun. Sebab kita buat sesuatu dalam perasaan orang memerhatikan kita, ada riak. Orang perhati kau buat dah bagus-bagus, orang tengok tu. Mega. Sebab tu apa? Kita rasa orang perhatikan, itu riak. Kita buat baiki satu perbuatan sebab orang tengok, itu riak. Sebab tu Rasulullah sebut dalam hadis Jibril, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahu aku ihsan tu apa? Ihsan ni an ta'budallaha kama tarah, engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kau tengok Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak sampai peringkat seolah-olah kau tengok Allah, tetapi sedarlah Allah tengok engkau. Faham tak? Siapa boleh faham hadis ni? Engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kau tengok Allah. Kalau kau tak sampai peringkat tengok Allah, kau sedarlah Allah sedang tengok kau. Siapa boleh faham hadis tu? Haji boleh faham ke? Okey, begini. Walillahil masalul a'la. Nak bagi contoh mudah begini. Ustaz, ada seorang kawan ustaz cerita. Okey. Dulu dia dijemput. Okey. Dia dijemput ke rumah TYT. Tun Sakaran dulu. Waktu dia jadi TYT, dijemput. Okey. Dia cerita ustaz lah. Dia jemput dengan kawan dia, doktor, seorang kawan dia doktor. Pergilah minum petang di rumah apa? Di rumah dengan Tun Sakaran. Jadi dia kata dihidangkan karipap dengan onde-onde. Dihidang apa? Karipap dengan onde-onde. Jadi dia kata dengan teh lah, minum petang. Jadi makanlah karipap. Okey. Jadi aku tak onde-onde, aku tak makan. Aku tengok doktor kawanku pun tak makan juga. Jadi makanlah, selesai makan kami pun keluar. Cakap. Aku tanya dia, mengapa aku tak makan onde-onde tadi? Dia kata, aku memang teringin nak makan onde-onde tu. Tahu kau onde-onde? Kedah dia panggil buah Melaka. Tapi aku takut, aku cucuk terlompat kena Tun Sakaran. Aku takut kalau aku cucuk dia tak kena, terlompat kena Tun. Itu dia cakap, begitu kau. Aku pun begitu juga. Sebab apa? Sebab dia ada berdepan. Faham tak? Makna dia berdepan. Boleh faham tak? Makna dia berhati-hati, biarpun dia teringin, tapi dia takut apa? Takut onde-onde tadi melompat. Dia kata kalau aku tikam tu tak melompat, dia terkoyak tu, terpecik, keluar gula merah tu kena Tun. Jadi paling selamat tak payah makan lah, kita makan karipap sajalah. Nampak? Boleh faham tak? Boleh faham? Itu anta'budullah walillahi masalul a'la. Anta'budullah ka'annaka tarah. Makna peringkat seolah-olah kita tengok Allah. Memang kita tak tengok Allah. La turkil absar, tak boleh sampai dengan pandangan. Tapi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak sampai peringkat melihat Allah, tapi sedarlah Allah sedang melihat engkau. Yalah, kita tahu orang tengok kita di CCTV. Kan? Kita tak segan sangat buat lah, kita nak buat kan. Beza kan dua martabat ni kan. Kita perbuatan, orang perhatikan kita, perhatilah. Faham tak? Jadi saya kata situ, makna dia sampai begitu. Makna anta'budallah, makna tidak ada langsung ruang untuk makhluk dalam jiwa kita. Tidak ada ruang untuk makhluk dalam jiwa kita.
ta'budallah wa la tusyrik bi. Engkau mengabdikan diri kepada Allah, la tusyrik. Kemudian Rasulullah sebut wa tuqimus salah. Salat ibadat kan? Tadi apa makna ta'budullah? Makna ubudiyah kepada Allah dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan Allah pada satu. Kemudian wa tuqimus salah, kau mendirikan salat sehari 5 waktu ibadat. Tadi ubudiyah kau sepanjang masa. Wa tuqimus salah, salat 5 waktu. Waktu kau salat, jiwa kau penuh ubudiyah kepada Allah. Boleh faham kan? Ubudiyah dan ibadah. Boleh faham? Boleh faham kan? Ubudiyah, mana ubudiyah, jiwa ubudiyah sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. Wa tuqimus salah, ini ibadat yang khusus sehari 5 waktu. Apa makna salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Aqwalun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu maklumatin. Okey, jelas ya? Jadi mana syarat dia? Mesti masuk waktu. Itu ibadat solat zuhur mesti gelincir matahari. Tapi yang ubudiyah dia sepanjang masa. Ibadat solat bila wa tuqimus salah, kau mendirikan solat. Mana kau mendirikan solat bersama jiwa ubudiyah kepada Allah, bukan ubudiyah kepada WHO. Boleh faham? Bukan ubudiyah kepada makhluk, tak. Wa tuqimus salah, kau mendirikan solat dalam jiwa ubudiyah. Makna seperti mana Tuhan kau minta, begitu kau solat. Sebab ubudiyah kau hanya kepada Allah. La tusyriku bi syai'a, kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus salah, kau mendirikan salat bersama ubudiyah engkau kepada Allah. Wa tu'tiz zakah, kau menunaikan zakat. Kau menunaikan zakat, makna cukup nisab zakat kau, cukup apa? Cukup nisab harta kau, cukup haul harta kau. Jadi setahun berapa kali? Setahun sekali saja. Setahun sekali keluarkan zakat harta lah. Kemudian tanaman setiap kali apa? Setiap kali menuai. Okey. Jadi sewaktu kita menunaikan zakat dengan apa? Biarpun dia ibadat setahun sekali, tapi ubudiyah yang mutlak sewaktu kita menunaikan zakat tadi dengan penuh ubudiyah kepada Allah. Jiranku paling dekat denganku miskin. Jiranku miskin. Biarpun orang kata tak boleh terima zakat sebab apa? Tak ada IC. Tapi Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum man bata syab'anan wa jaruhu jaw'anan. Tidak beriman seorang kamu sesiapa yang tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Nah lah liau, 5,000 ni zakat aku ambil lah. Tak sebut zakat, tak apa, jangan sebut zakat. Ni ada sikit untuk kau, 5,000 belanja untuk anak. Nah, sebab hartanya berapa? Kalau 5,000 berapa zakat dia? Berapa harta dia? Ya Allah. Berapa cepat? 2.5% cepat. Berapa harta dia? Ya Allah, habis. 2 berapa? Kalau 5,000 berapa? Satu juta. Okey. Jadi dia keluar zakat dia. Okey, dia keluarkan zakat dia. Nah 5,000 ni ambil lah. Okey, belanja untuk tahun ni. Boleh tak boleh? Boleh. Nanti kita berzakat. Boleh kita bagi untuk dia. Okey, sepanjang tahun ni cukup belanja kau. Boleh. La yu'minu, sebab jiwa ubudiyah. Jiwa ubudiyah. Wa tasumu ramadhana, dan dia berpuasa Ramadan. Biarpun Ramadan setahun hanya sebulan. Tapi apa? Tapi wa tasumu Ramadan, dia berpuasa Ramadan, tapi dengan jiwa ubudiyah yang sepanjang tahun, sepanjang masa. Begitu juga wa tahajjul bait, dan dia menunaikan haji. Ke tahajjul bait, menunaikan haji di Kaabah. Dia menunaikan haji. Makna dia mengerjakan haji dengan apa? Dengan ubudiyah kepada Allah. Sebab tu, nah, tu Ustaz tengok kan, kadang-kadang pergi haji, banyak Ustaz jumpa ni, waktu pergi dia jaga solat. Daripada KLA ke Jeddah dia solat. Sebab apa? Kalau kita bertolak sini Aisyah,
Subuh kita di Jeddah, tapi balik banyak tinggal. Tak apalah kita qada nanti. Ya Allah, mudah saja. Tak apalah nanti. Sebab apa? Kalau kita pergi, kita lawan jam, balik kita ikut jam. Dia tak solat. Dia tak solat. Itulah sebab tidak ada jiwa ubudiyah dalam ibadat haji. Ibadat haji seumur hidup sekali. Tapi ubudiyah ini sepanjang masa. Sebab tu setengah orang dia balik haji bukan bawa haji mabrur, tapi haji apa? Haji malburu. Sebelum pergi haji, dia tipu sekali-sekala saja. Balik haji boleh kala tiap-tiap kali, penipu terus. Mengapa haji ni haji penipu Sebab apa? Sebab haji dikerjakan, ibadat haji tanpa ubudiyah. Sebab Allah sebut apa? Pertama sekali, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau mengabdikan diri kepada Allah, janganlah kau mensyirikkan dengan sesuatu. Sebab minta doa kita, kurniakan jiwa ubudiyah yang mutlaqah kepada Allah. Ubudiyah yang mutlak kepada Allah. Boleh faham tu? Itu. Wa auhayna ila fi'lil khairat wa iqamas salat wa kanu lana abidin. Allah sebut. Kalau tadi hadis yang tadi tentang munafik Rasulullah tegaskan solat isyak dengan subuh tapi Allah tegaskan Al-Quran pula surat solat wusta. Kenapa ni? Okey. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu khitab pada orang beriman. Hafizu, jagalah kamu wahai orang beriman. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Dan salat apa? Salat pertengahan. Tengah kata salat subuh, khilaf tu. Tapi jumhur mufassirin mengatakan salat wusta, salat asar. Sebab apa? Salat asar ni kadang-kadang dia mudah terleka. Sebab tu kalau kita tengok salat asar ni, dia kerja apa? Sebab dia kejar bubut waktu. Dia waktu tu, sebab asar ni semakin lama semakin panas kan, semakin redup. Kalau Cikgu Yusuf pernah kerja, tengok orang kerja sawah. Kerja sawah, dia turun jam 3, jam 2 lepas zuhur. Makin lama makin sedap dia kerja. Sebab apa? Semakin redup. Kadang-kadang dia terleka. Begitu juga sebab kalau pekerja peladang, dia makin terleka. Sebab dia semakin sejuk. Semakin sedap dia bekerja. Tak kira siapa pernah kerja kalau kerja kebun. Lagi asar, sudah tu nak maghrib sudah tu. Kan dia makin sedap. Sebab tu hafizu 'ala salawati was salatil wusta, dan solat pertengahan. Kita sekarang sendiri pun alamat tak jawab sudah. Kita sendiri pun balik kerja jam apa? Di Semenanjung tak apa, di sini okeylah sikit. Di Semenanjung jam 4. 4:30. Belum masuk waktu asar. Balik kerja jam 4:30, jam 4. Di Semenanjung lah. Sampai rumah jam jam lagi. Kadang-kadang maghrib baru sampai. Jam kan? Sampai setengah tak. Bolehkah ustaz buat jamak zuhur dengan asar sebab balik-balik jam? Kau buat jamak apa kau solat di pejabat sebelum balik? Apa masalahnya? Sebab tu hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Sebab ada pernah ditanya, macam mana ustaz, bolehkah buat jamak maghrib dengan isyak sebab jam? Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Dia apa? Sebab tu kita Allah suruh jaga solat tu. Kalau begitu hari-hari jamak lah. Sebab apa? Hari-hari jam. Hari-hari jam. Mana cari? Macam mana solat ni kan? Solat ini nadi kehidupan kita. Jelas Ustaz Yusuf dia? Mana dia? Sebab apa? Sebab tu dalam sebuah hadis Rasulullah sebut, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa man sallal bardain, siapa solat dua solat yang sejuk. Apa solat sejuk? Solat subuh dan juga solat asar. Dakhal jannah, dia masuk syurga. Kadang-kadang subuh susah bangun tu. Sejuk kan? Sedap-sedap matahari naik. Begitu juga. Dia tidur selepas zuhur, sedap-sedap dekat maghrib sudah. Jelas tu. Jam itu maksudnya
Okey. Majid apa? Mana nak jawab soalan? Banyaknya. Sabarlah ya soalan ni. Nantilah. Masuk surah Isyak. Okey, nantilah apa? Ya. Minta maaf ya. Siapa yang bagi soalan banyak ni sabarlah ya. Okey. Tak sempat surah ni. Jadi aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi al-mazidah. Ya rabbakal sultan. Allahumma salli sallim Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. يلا من يؤذن؟ يلا رسلا.